salam sejahtera. Bersama saya lagi Muhammad Syaiman bin Salih dengan topik pada hari ini iaitu agama dalam kehidupan insan. Apa yang dapat diterangkan dengan topik ini ialah setiap manusia di muka bumi ini mempunyai pegangan atau agama masing-masing. Contohnya agama Islam, Hindu, Buddha dan lain-lain. Ada juga golongan yang tiada pegangan agama, yang dinamakan sebagai golongan atheism. Agama Islam, saya ingin menerangkan dengan topik adab, tetapi adab di dalam Islam yang mempunyai pelbagai pecahan, iaitu ada adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan, ada juga adab berkawan, ada juga adab kepada ibu bapa, dan ada juga adab bergaul dengan keluarga. Untuk kali ini, pada video ini saya akan menerangkan tentang dua tajuk yang dipilih oleh saya, yang saya anggap menarik, iaitu yang menarik untuk dikongsikan bersama rakan-rakan semua, iaitu adab berkawan dan adab kepada ibu bapa. Okey, yang kita pergi pada tajuk pertama sekali, iaitu adab berkawan. Dimaksudkan dengan kawan, kawan bermaksud orang yang selalu berdamping dengan kita selain kaum kerabat. Apa sebab kita memerlukan kawan? Okey, kawan ni boleh menjadikan tempat kita sebagai meluahkan masalah ataupun isi hati kita. Contohnya, kita mempunyai masalah kewangan, masalah keluarga dan pelbagai masalah lagi lah kalau kita nak cerita dalam dunia ni. Dengan adanya kawan, kita boleh cerita kat dia. Kalau kawan tu senang, dia boleh bagi idea, ataupun kalau dia tu baik, dia boleh bagi idea kat kita, boleh bantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Yang kedua, mencontohi sifat-sifat mahmudah. Apa yang dapat kita terangkan dengan sifat mahmudah ni? Maksud sifat mahmudah ialah sifat-sifat terpuji. Contoh sifat-sifat terpuji ialah takut, zuhud, tawakal, ikhlas, redha, syukur, sabar. Okey, dengan adanya sifat-sifat mahmudah dekat kawan kita ni, dalam pada yang sama dapat, kalau kita kawan, okey, contohnya kita berkawan dengan penjual pewangi. Kalau kita berkawan dengan dia, pada masa yang sama kita pun turut dapat bau wangi tersebut, kerana kita dapat tempias dia. Sama juga dengan ni, sifat-sifat mahmudah ni, kalau kita kawan dengan dia, dalam pada yang sama kita dapat tempias dia tu. Kita pun dapat ikut apa sifat-sifat mahmudah dia tu. Okey, cara beradab dengan kawan. Sentiasa memberi salam dan mendoakan kebaikan. Yang kedua, menghindari perbuatan atau percakapan yang menyakiti. Lidah ni lebih tajam daripada pisau. Sebab apa? Kalau kita silap cakap sikit dekat rakan kita, terguris hati. Bahaya. Itulah adab kita nak jaga dengan kawan kita. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu adab kepada ibu bapa. Maksud adab kepada ibu bapa ni ialah bersopan santun kepada ibu bapa dalam pertuturan, perbuatan dan tingkah laku. Okey, sebab Islam mewajibkan umat dia beradab kepada ibu bapa. Salah satu sebab dia ialah ibu menanggung penderitaan ketika mengandung. Ada yang kata ketika ibu mengandungkan kita, nak keluarkan kita tu ibarat tulang rusuk ni patah. Ya Allah, sakit. Sebab itulah Islam mewajibkan umat ni menghormati ibu bapa. Banyak pengorbanan diorang kat kita. Okey,
contoh-contoh dia, adab anak terhadap ibu bapa. Mendoakan ibu bapa. Tidak kisahlah ibu tu ada kat dunia ni atau sudah meninggal dunia, doakan. Kerana apa? 3 perkara yang akan dibawa kepada ketika kita sudah meninggal nanti, iaitu amalan kita, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Diorang dah tak ada, doa kita yang membantu diorang. Menolong kerja kat rumah, contohnya tengah sapu sampah, tolong ibu bapa. Kita boleh juga gembirakan ibu bapa kita dengan kejayaan kita. Contohnya belajar kat universiti. Belajar kat universiti semua. Lepas tu bagikan, kita dapatkan result yang cemerlang, bagi tahu ke diorang. Pada itu akan dapat menggembirakan diorang. Okey. Yang terakhir sekali, tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang dah meninggal dunia. Macam saya cakap tadi lah, mendoakan keampunan dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, membayar hutang sekiranya ada, sebab hutang ni perkara yang penting. Kita tak tahu kan. Cuma kita tanya kat orang-orang kat luar sana, siapa yang pernah ada hutang yang dia, kita bayarkan. Dan ketiga, melaksanakan wasiat mereka. Dan keempat, berbuat baik kepada sahabat mereka. Ini yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua dan rakan-rakan. Apa yang saya dapat, insya-Allah saya boleh sharekan dengan kawan-kawan. Apa yang saya sharekan, insya-Allah bermanfaat untuk rakan-rakan semua. Sekian, terima kasih.